Okey. Bila disebut tentang Islam dan keganasan, dia sering disebut di golongan-golongan di negara sebelah barat. Kerana kebanyakan masyarakat di negara sebelah barat ini, dia lebih ramai yang bukan Islam, dan tanggapan itu berlaku disebabkan mereka melihat banyak berlakunya peperangan yang di negara-negara belah Timur Tengah. Contohnya di Afghanistan, di Iraq, Iran dan sebagainya. Okey, daripada persepsi umat Islam, Islam dan keganasan itu sepatutnya tidak pasti dan tidak mungkin berlaku, kerana dalam ajaran Islam juga kita telah ditegaskan supaya untuk tidak melakukan keganasan, kerana sekiranya umat Islam melakukan keganasan akan mendapat balasannya di akhirat. Saya harap media sosial perlulah selidik dahulu dan perlu pastikan yang berita-berita tersebut perlu disebarkan dengan benar, dan supaya tanggapan ini tidak lagi lebih meruncing lah. Okey, sekian, terima kasih. Pengaruh barat ni sangatlah kuat pada masa sekarang ni. Bukan hanya di Malaysia, malahan di negara-negara luar juga. Tapi sekarang kita untuk tetapkan, kita ambil point dekat negara Malaysia, yang mana negara kita. Okey, kat sini pada saya, yang mana pengaruh barat ni sangatlah kuat, yang mana selalunya kita boleh tengok dekat media sosial. Kenapa saya tekankan dekat media sosial? Kerana sekarang ni hampir 90% rakyat Malaysia ada gadget, yang mana kita akan sentiasa bawanya ke mana-mana. Yang mana kalau kita nak makan pun sekarang ni orang akan bawa gadget, nak pergi keluar pun bawa gadget, even kalau dalam kerja pun kita memerlukan gadget dalam pekerjaan kita. So yang mana kat sini memang gadget ni salah satu perkara yang penting kat dalam hidup kita lah. Tapi yang mana menyebabkan gadget ni salah satu faktor menyebabkan pengaruh media barat sangat kuat di antara kita, di kalangan kita. Macam mana dekat sini sekarang ni, even budak kecil pun dah pandai main gadget. Even kadang-kadang anak buah saya sendiri yang berumur 3 tahun pun dah pandai main gadget. So mana kat sini, itu bukanlah satu perkara yang baik. Kerana pada saya, benda ini kadang-kadang kita tak tahu budak-budak ni tekan apa. So pada sekarang, even kita boleh tengok perkara yang tidak disangka-sangka boleh jadi pada budak bawah umur. Yang mana sebelum ni kita pernah tengok dekat social media, yang mana viral kes budak umur 12 tahun dia bercium. So mana dekat sini, itu bukanlah perkara yang baik. So mana dekat situ pun kita boleh tengok sebab apa? Sebab pengaruhnya media barat kepada dalam negara kita ini. Kita perlulah mengawal perkara tersebut daripada terus berleluasa. Yang mana dekat sini kita perlu kawal untuk yang mana daripada anak kecil, supaya mereka sentiasa dikawal setiap satu perkara yang mereka lakukan. Contoh yang mana kalau mereka nak buka gadget tersebut, mestilah dipantau oleh orang dewasa. Kita tidak boleh membiarkan sahaja mereka buka tanpa ada pengawalan daripada orang dewasa. Kerana mereka masih kecil lah, kita perlu ajar. Kerana yang mana kalau mereka dah dewasa nanti, mereka tidak akan melakukan perkara tersebut. Okey, kat sini juga saya nak tekankan yang mana kita juga sebagai orang dewasa mestilah menjadi tauladan pada mereka, yang mana kita belum menunjukkan yang mana budaya gadget ini bukanlah satu perkara yang baik. So mana kalau kita berada di rumah, kurangkan penggunaan gadget ini. Yang mana kita mungkin boleh pergi mengaji, ataupun kita boleh baca buku di depan mereka. So mana kat sini mereka boleh menunjuk, mereka boleh nampak yang mana kita ni adalah tauladan yang baik pada mereka. Mereka pun mungkin akan melakukan perkara tersebut juga. Okey, itu saja pada saya. So assalamualaikum. LGBT ini adalah hubungan seksual. Secara ringkasnya adalah hubungan seksual, di mana lesbian dan gay itu adalah hubungan seksual sejenis. Bisexual adalah hubungan yang dilakukan kepada sesiapa saja yang dia mahu, tak kira antara lelaki dan perempuan. Dan trisexual ataupun transgender,
di mana seseorang itu ia menukar jantina pada hari. Sebenarnya LGBT ini sudah ada lama dekat di dunia. Seperti yang kita tahu tentang kisah umat Nabi Lut, di mana umat Nabi Lut melakukan hubungan sejenis dan akhirnya bala Allah menimpa mereka apabila bumi diterbalikkan. Jadi sepatutnya umat manusia zaman sekarang mengambil iktibar daripada pengajaran itu. Tetapi memandangkan kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memberi pengecualian kepada kita yang hak yang istimewa kepada umat Muhammad yang secara umumnya kita tahu takkan diberi bala secara terus. Okey, macam mana cara untuk kita mengatasi LGBT ini? Sebenarnya paling utama sekali berada dalam hati masing-masing. Kita perlulah berfikiran waras untuk menentukan mana betul dan mana yang salah. Yang kedua, penting juga itu peranan ibu dan bapa. Okey. Kerana kita tahu ibu bapa ialah mereka yang menjaga kita daripada kecil. Sepatutnya ibu bapa mendidik kita dengan agama Islam daripada kecil lagi. Sebab sejak kecil kita baru nak belajar, baru nak mengenal erti dunia. Jadi mereka yang sudah hidup lama pasti akan membimbing kita daripada agama Islam, kerana kita tahu agama Islam adalah sebaik-baik jalan. Seterusnya ialah pengaruh, kita boleh cakap pengaruh media. Kerana kita tahu pengaruh media sekarang ini banyak menceritakan perkara yang buruk tetapi menceritakannya dalam keadaan yang baik. Kita perlu mengambil tahu, perlu kaji betul tak apa yang diberitahu oleh media itu, pengaruh media itu. Kerana media boleh mempengaruhi kita kalau kita tidak berhati-hati. Seterusnya, saya rasa yang terakhir, kita sepatutnya memberi pendedahan kepada orang lain tentang bahayanya LGBT ini. Ia boleh merosakkan akal dan minda kita. Kita juga boleh menggalakkan influencer, orang-orang yang terkenal, kerana kita tahu orang-orang yang terkenal ini orang lain banyak mengikuti dan banyak terpengaruh. Jadi mereka boleh mempengaruhi dengan perkara yang baik, seperti memberi pendedahan tentang LGBT ini, apa keburukan dia, tiada kebaikannya, apa keburukan dia. Akhir kata, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan tidak mempengaruhi orang lain, dan cuba untuk menghindari diri daripada terjebak dengan maksiat ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahaman liberalisme merupakan fahaman yang menitik beratkan kebebasan. Golongan ini sebenarnya golongan yang beragama Islam, tetapi menuntut kebebasan yang berlebihan tanpa mengikut syariat yang ditetapkan oleh Islam. Kebanyakan mereka yang berpahaman liberalisme ini merupakan kebanyakannya golongan muda. Jadi langkah-langkah untuk membendung fahaman ini daripada lebih berleluasa lagi, antaranya ialah menarik mereka ni oleh ahli-ahli agama ataupun ahli-ahli ulama, dekatkan mereka, beri penerangan tentang bahaya fahaman ini, kerana ia boleh dikatakan tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kepada pemimpin agama
juga pemimpin-pemimpin politik pada hari ini perlu berganding bahu mengajak mereka ini kembali ke ajaran Islam yang sebenar. Pluralisme ni. Pluralisme agama ni satu konsep yang mana ia berkaitan penerimaan seseorang terhadap agama yang ada di sekarang ni. Seperti yang kita tahu, ada 3 agama besar di yang pertama Kristian, kedua Islam, ketiga Hindu, dan ada banyak lagi agama dalam dunia. Saya tak nak bahas tentang agama, tapi saya akan fokus kepada negara Malaysia. Malaysia ni ada, seperti yang saya cakap, ada 3 agama besar di Malaysia, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, Hindu, dan ada agama lain yang minoriti. Jadi berkaitan dengan pluralisme agama, dia tiada satu pun agama yang tunggal di dunia ni. Jadi penerimaan kebenaran ni wujud dalam 2 ataupun lebih agama. Jadi seseorang itu perlu menerima 2 agama ataupun lebih untuk memfokuskan kepada pluralisme agama ini. Jadi sekiranya seorang tu tidak menerima dan menerima agama lain dan hanya mementingkan agama yang satu saja, pluralisme agama ni tidak boleh dipakai kepada individu tersebut lah. Langkah untuk menerangi masalah ni, yang pertama adalah saya bagi kepada 3 cara lah. Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah pihak kerajaan. Untuk yang pertama ni, individu ni diri kita sendirilah sama ada nak menerima konsep tu ataupun tidak menerima. Kerana konsep ni bukan semua orang akan menerima, sebab ada setengah tu dia akan ekstrim kepada agama dia sendiri. Jadi disebabkan itu adalah wujudnya ekstrim dalam agama. Jadi sekiranya kita memilih untuk jadi ekstrim, maka konsep ni tidak diterima pakai. Jadi sekiranya kita menerima agama lain, maka konsep ni boleh diterima pakai. Jadi yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat ni boleh dikatakan sangat penting lah. Sama ada dalam sebuah negara tu kita boleh lihat sama ada masyarakat tu boleh menerima agama lain ataupun tidak. Kita boleh lihat sekarang ni dalam masyarakat kita terhadap agama-agama lain melalui media sosial. Itu yang paling ketara yang kita boleh lihat. Jadi sekiranya masyarakat tu boleh menerima agama lain, dan orang-orang lain pun juga akan turut menerima. Sebabnya antara dalam masyarakat itu dia boleh menolong memberi penerangan tentang konsep pluralisme. Yang ketiga, kita boleh memberi langkah kepada pihak kerajaan, yang mana pihak kerajaan ataupun jabatan dalam kerajaan yang mengawal hal ehwal agama, iaitu jabatan agama. Jadi bagi pihak jabatan ni, dia boleh memberi penerangan dengan lebih lanjut berkaitan dengan agama.
Okay, itu saja. Apa yang saya faham tentang sekularisme adalah sekularisme ni adalah salah satu pemahaman, pemikiran ataupun satu ideologi di mana orang yang faham, orang yang berfikiran sekularisme ini sendiri berpendapat bahawasanya sebuah kerajaan dan juga agama tidak boleh dicampur adukkan. Ianya merupakan dua entiti yang berbeza. Untuk membanteras sekularisme ini, langkah-langkahnya adalah yang pertamanya, masyarakat ini khususnya di Malaysia perlu dididik untuk mengurangkan dan meninggalkan terus perasaan ataupun sikap yang suka mengagung-agungkan ketamadunan barat itu sendiri. Yang keduanya adalah inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, terutamanya Jabatan Mufti itu sendiri, berusaha untuk memberikan gambaran sebenar yang jelas kepada masyarakat di Malaysia dengan menggunakan pelbagai platform di media sosial yang sedia ada seperti TikTok, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kerana apa? Pada zaman kini, masyarakat Malaysia sendiri banyak menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelbagai orang. Sebagai contoh, artis, mufti, bekas mufti wilayah sendiri iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri sendiri, YB Said Sadiq dan sebagainya. Jadi saya rasa dengan menggunakan platform media sosial itu sendiri, ia merupakan salah satu langkah yang bagus untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat Malaysia, khususnya sebab ialah Malaysia kan mempunyai rakyat pelbagai kaum, jadi kita tak boleh sesuka hati untuk orang kata apa, untuk kita dahulukan agama Islam dan meninggalkan agama-agama yang lain. Kita seharusnya mengambil kira juga tentang agama dan penganut agama yang lain dan juga kaum-kaum di Malaysia. Itu saja.